Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nas Nabi Muhammad Nasri. Saya daripada DBF 5A. Bersama-sama saya Muhammad Imran Aulia dan Ahmad Zulkarnain. Dan kami akan bentangkan tentang review palsu dan kaitannya dengan usul fiqh. Pengenalan kepada tajuk kami ialah jual beli yang berlaku adalah sah sekiranya telah cukup syarat dan rukun jual beli. Namun begitu, tindakan penjual yang melakukan penipuan adalah diharamkan dan penjual perlu bertaubat dan menghentikan perbuatan tersebut kerana akan menyebabkan dosa yang berpanjangan. Ekosistem jual beli di platform-platform e-commerce ini amat bergantung dengan penarafan, iaitu rating, jumlah barang yang terjual serta ulasan yang diberikan oleh pelanggan. Apabila sebuah kedai atau penjual mendapat penarafan serta ulasan yang baik, perkara tersebut akan menjadi salah satu faktor untuk menarik minat bakal pelanggan yang lain untuk membuat belian. Justeru, faktor tersebut mendorong penjual yang belum mendapat pelanggan yang lain untuk membuat belian barang sendiri dan kemudiannya meninggalkan ulasan pada barang tersebut untuk menzahirkan barang tersebut sudah dibeli dan pelanggan berpuas hati dengannya. Sedangkan pada hakikatnya, perkara tersebut adalah daripada penjual itu sendiri. Perbuatan sedemikian adalah sama dengan perbuatan menipu kerana penjual memanipulasi sistem platform e-commerce tersebut dengan membuat belian barang sendiri dan meninggalkan ulasan pada barang jualan sendiri dalam masa yang sama, bakal pelanggan tidak mengetahui tentangnya. Perbuatan menipu adalah salah di sisi Islam, bahkan perbuatan tersebut tidak menunjukkan akhlak seorang muslim yang sebenar. Terima kasih. So, dalam laporan kajian terbahagi kepada 3 dari sepakati, iaitu Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Al-Quran pula terbahagi kepada 3 hukum, iaitu hukum i'tiqadiyah, hukum amaliyah dan hukum khuluqiyah. Sunnah pula terbahagi kepada 3 hukum juga, iaitu as-sunnah qauliyah, as-sunnah fi'liyah dan as-sunnah taghriyah. Yang terakhir sekali, ijma' ada 5 jenis, iaitu ijma' sahabat, ijma' khulafaur rasyidin, ijma' syaihan, ijma' ahli Madinah dan ijma' ulama Kufah. Definisi Al-Quran. Pengertian Al-Quran ialah kalam Allah yang mengandungi mukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Jibril AS, ditulis dalam mashaf, dipindahkan kepada kita secara mutawatir dan menjadi ibadat dengan membacanya. Antara kelebihan Al-Quran ialah mukjizat teragung dan juga mukjizat Nabi yang kekal hingga ke hari kiamat. So, kita terdapat 3 hukum dalam Al-Quran. Yang pertama sekali ialah hukum i'tiqadiyah. Hukum i'tiqadiyah adalah hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala secara rohani dan hal-hal yang berkaitan dengan akidah atau keimanan. Hukum jenis ini tercermin dalam rukun iman. Hukum ini dipelajari dalam ilmu tauhid dan ilmu usuluddin ataupun ilmu kalam. Yang kedua ialah hukum amaliyah. Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala secara lahiriah disebut dengan hukum amaliyah. Hukum amaliyah juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia serta manusia dengan lingkungan sekitar. Yang ketiga ialah hukum khuluqiyah. Hukum khuluqiyah adalah hukum yang berkaitan dengan perilaku normal manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Hukum jenis ini tercermin dalam konsep ihsan dan dipelajari dalam ilmu akhlak atau tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imran Aulia bin Muhammad Fabilah. Jadi saya dari DBF 5A. Jadi seterusnya saya akan menyambung selepas definisi Al-Quran, iaitu definisi As-Sunnah. Definisi As-Sunnah ialah sumber ajaran Islam yang kedua ialah Al-Hadis. Al-Hadis berasal dari perkataan hadasa yang bererti percakapan, bahasa dan perkabaran. Al-Hadis daripada segi istilah pula ialah perkataan, perbuatan dan pengakuan. Rasulullah SAW bersabda, manakala al-sunnah adalah segala perbuatan, pengakuan, akhlak dan sirah junjungan Nabi Muhammad SAW. Seterusnya adalah kelebihan as-sunnah. Kelebihan as-sunnah ialah orang yang meneladani sunnah Rasulullah SAW berarti dia telah menempuh jalan yang lurus yang akan membawanya mendapatkan kemuliaan dan rahmat Allah SWT. Jadi seterusnya adalah 3 komponen hukum as-sunnah. Terdapat 3 komponen hukum as-sunnah. Yang pertama
sunnah kauliyah, sunnah fi'liyah dan sunnah takriyah. Yang pertama adalah sunnah kauliyah. Sunnah kauliyah ialah perkataan Rasulullah SAW dalam menerangkan sesuatu perkara dengan tujuan tertentu. Contohnya sabda Rasulullah SAW, setiap amalan itu disertai niat. Yang seterusnya ialah sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah ialah perbuatan Rasulullah SAW. Contohnya, perbuatan baginda menunaikan solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah sunnah takriyah, ialah pengakuan Rasulullah SAW terhadap perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat baginda. Contohnya Khalid Al-Walid makan daging beliau dan Rasulullah SAW sendiri tidak memakannya, namun baginda tidak pula melarangnya. Ini berarti baginda mengiktiraf keharusan makan daging binatang tersebut. Jadi seterusnya untuk definisi ijma'. Definisi ijma' ialah makna bahasa adalah zaman atau tekad. Dari segi istilah syarak pula, ijma' mempermaksudkan kesepakatan, iaitu para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama Islam berasaskan Al-Quran dan hadis tentang suatu perkara yang terjadi pada suatu masa setelah zaman Rasulullah SAW. Kepentingan ijma' ialah boleh berlaku pada bila-bila masa, pada bila zaman fleksibel, membantu menyelesaikan permasalahan di luar Al-Quran dan hadis. Terdapat 5 jenis ijma'. Yang pertama, ijma' sahabat, ijma' khulafa' ar-rasyidin, ijma' syaikhan, ijma' ahli Madinah dan ijma' ulama Kufah. Ijma' yang pertama ialah ijma' sahabat. Ijma' sahabat ialah ijma' yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Yang kedua, ijma' khulafa' ar-rasyidin ialah ijma' yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Uthman dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tentu saja hal ini hanya terdapat dilakukan pada masa keempat orang itu hidup, iaitu pada masa Khalifah Abu Bakar. Yang ketiga ialah ijma' syaikhan, iaitu ijma' yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar bin Khattab. Yang keempat, ijma' ahli Madinah, iaitu ijma' yang dilakukan oleh ulama-ulama Madinah. Ijma' ahli Madinah merupakan salah satu sumber hukum Islam menurut mazhab Maliki, tetapi mazhab Syafi'i tidak mengakuinya sebagai salah satu sumber hukum Islam. Yang terakhir ialah ijma' ulama Kufah, iaitu ijma' yang dilakukan oleh ulama-ulama Kufah. Mazhab Hanafi menjadikan ijma' ulama Kufah sebagai salah satu sumber hukum Islam. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Zulkarnain bin Abdul Razak. Saya pada kelas DBF 5A. Hari ini saya akan membincangkan tentang dalil yang tidak sepakati, iaitu maslahah mursalah. Definisi masalah mursalah pula adalah pembentukan sesuatu hukum dan syariat yang baik serta berfaedah dan bermanfaat untuk kepentingan manusia dan masyarakat, yang tidak ada sebarang nas atau dalil dari Al-Quran maupun Sunnah untuk dijadikan sebagai bukti dan dasar sama ada ia boleh dilaksanakan, harus atau tidak boleh dilaksanakan menurut pandangan ulama fiqh. Terdapat 3 jenis maslahah, iaitu yang pertama ialah maslahah al-daruriyah, ialah setiap perkara yang dimaksudkan oleh Allah SWT untuk dipelihara, iaitu agama, jiwa, akal fikiran, keturunan dan harta. Menurut pandangan syarak, kelima perkara ini perlu ada dalam kehidupan. Yang kedua ialah maslahah al-hajiyah, iaitu perbuatan atau tindakan-tindakan yang dengan kewujudannya akan memudahkan, namun ketidaknya tidaklah begitu menyusahkan. Yang ketiga ialah maslahah tahsiniyah, iaitu maslahah yang apabila tidak dikerjakan, kehidupan tidak mengalami kesulitan, tetapi adanya maslahah tersebut, ia akan menjadi lebih baik dan sempurna. Sekarang kita bergerak kepada dalil Al-Quran dari segi kefahaman, yang iaitu perbuatan membeli barang sendiri dan membuat review palsu sama seperti menipu, dan dalam masa yang sama penjual juga menyembunyikan kekurangan atau kecacatan pada barang tersebut, maka ianya adalah sama seperti perbuatan al-khisi yang dilarang dan ditegah. Ini selari dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang melarang orang yang beriman untuk
makan harta orang lain dengan cara yang batil kecuali dengan berlakunya transaksi perniagaan di mana pembeli dan penjual saling meredai. Perbuatan menipu tersebut akan menyebabkan pembeli merasa tertipu kerana membeli barang tidak sama seperti jangkaan atau kualiti yang dijanjikan. Di dalam surah An-Nisa ayat 29, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan atau gunakan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah, iaitu tipu, judi dan sebagainya, kecuali dengan jualan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu." Terima kasih. Seterusnya adalah dalil as-sunnah dari segi kefahaman. Rasulullah SAW bersabda bahawa peniaga yang jujur dan amanah akan ditempatkan bersama para nabi, orang-orang yang benar dan orang-orang yang syahid di akhirat kelak. Oleh itu amat penting bagi seorang peniaga untuk mengamalkan kejujuran dalam pekerjaannya di samping mengaut keuntungan melalui peniaga yang dijalankannya. Daripada riwayat Al-Tirmizi tahun 1208, peniaga yang jujur dan amanah akan bersama dengan para nabi, orang-orang yang benar dan para syahid. Jadi seterusnya adalah dalil ijma' dari segi kefahaman. Imam Nawawi dalam Majmu' mendefinisikan al-tadlis adalah perbuatan membunyikan aib barang dagangan daripada pengetahuan pembeli. Ini bermakna penjual tahu tentang kecacatan tersebut tapi dia menyembunyikannya supaya barang itu terjual. Al-Tadlis adalah seorang penjual menyembunyikan aib barang jualannya daripada pengetahuan pembeli. Rujuk Al-Majmu' Syarh Al-Muzahab 27:13. Untuk definisi maslahah mursalah dari segi kefahaman, hukum keharusan jual beli boleh bertukar menjadi haram kerana wujudnya unsur-unsur yang dilarang atau diharamkan. Dalam konteks perbincangan ini, wujud unsur penipuan yang dirancang dan penjual untuk memperdaya bakal pelanggan, dan inilah yang dilarang oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang dinyatakan di atas. Rasulullah SAW bersabda bahawa peniaga yang jujur dan amanah akan ditempatkan bersama para nabi, orang-orang yang benar dan orang yang syahid di akhirat kelak. Oleh itu, amatlah penting bagi seorang peniaga untuk mengamalkan kejujuran dalam pekerjaannya di samping mengaut keuntungan melalui perniagaan yang dijalankan. Kesimpulan yang kami dapat dari 4 dalil yang telah kami buat dan kaitkan dengan tajuk kami, iaitu pembelian barang sendiri dan membuat review palsu tentang barangnya, iaitu tindakan penjual yang melakukan penipuan tersebut adalah diharamkan dan penjual perlu bertaubat dan menghentikan perbuatan tersebut kerana akan menyebabkan dosa yang berpanjangan. Walaupun penjual ingin mendapatkan penilaian yang baik kerana ingin menarik pelanggan untuk membeli barangnya, tetap salah. Ini kerana pelanggan akan tertipu dari review palsu tersebut dan dapat produk atau barangan yang jauh dari tanggapannya. Ianya mungkin akan membawa keuntungan kepada penjual untuk jangka masa yang pendek, akan tetapi setelah mengetahui barang tersebut tidak seperti yang dilihat dari review pelanggan lain, iaitu review pelanggan yang palsu, pelanggan tidak akan mengulangi pembelian barangan tersebut. Akhir kata, bukan sahaja penjual akan dapat kerugian yang tinggi pada masa akan datang, penjual juga akan mendapat dosa yang berpanjangan kerana telah menipu pelanggan yang lain demi keuntungan sendiri. Sekian.